Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Jiha binti Muhammad Faizal dan pada hari ini saya akan membentangkan tugasan satu yang telah dibuat oleh saya. Jadi, untuk isi kandungan pembentangan saya akan membincangkan tentang isu-isu konflik semasa persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia bagi kategori laut dan juga isu-isu ekonomi semasa dan implikasinya terhadap negara. Bagi tajuk ini, saya telah memilih pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan ekonomi Malaysia. Baiklah, untuk pengenalan, isu-isu konflik dan cabaran global tetap memberi implikasi terhadap pembangunan Malaysia. Dalam perkara tersebut, beberapa risiko dalaman dan luaran perlu menjadi tumpuan kerajaan dalam merangka polisi seiring mendepani cabaran global pada masa akan datang. Dipetik daripada artikel Esra Awani. Sekarang, kita akan membincangkan perkara pertama iaitu isu-isu konflik semasa persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia. Seperti yang kita tahu, sempadan merupakan garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau bidang kuasa seperti negara, negeri atau daerah. Malaysia juga menggunakan sempadan untuk menentukan kawasan yang dimiliki oleh negara dengan negara lain. Antara sempadan yang digunakan oleh Malaysia ialah sempadan laut atau maritim. Sempadan maritim digunakan untuk menentukan sempadan kawasan maritim di antara negara berpantai yang berjiran. Jadi, seperti yang kita semua boleh lihat pada gambar raja yang telah saya sediakan di atas, berikut merupakan kawasan laut yang dimiliki oleh Malaysia serta sempadan Malaysia dengan negara-negara jiran yang lain melalui sempadan maritim. Seterusnya, untuk isu-isu konflik yang dihadapi oleh Malaysia, untuk isu yang pertama, isu pertikaian pulau. Isu pertikaian pulau merupakan antara isu yang boleh dibangkitkan jika berbincang mengenai isu konflik di bahagian laut ini. Antara isu-isu pulau yang terkenal termasuklah isu Pulau Spratly yang dituntut oleh 6 negara berbeza dan isu Pulau Batu Putih yang dituntut oleh Malaysia dan Singapura. Terdapat juga satu lagi isu pulau yang boleh dibangkitkan iaitu isu Pulau Ligitan dan Sipadan. Jadi, untuk isu Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, isu pulau ini mula menjadi isu pada sekitar tahun 1969 apabila Indonesia mempertikaikan kedaulatan Malaysia terhadap kedua-dua pulau tersebut dan cuba untuk menuntut kedua-dua pulau tersebut. Jadi, pada tahun 1992 dan 1994, Malaysia dan Indonesia telah mengadakan 3 pusingan perbincangan secara tidak rasmi di antara pegawai-pegawai mereka untuk cuba menyelesaikan isu pertikaian pulau tersebut, namun tidak berjaya. Jadi, pada sekitar tahun 1994, Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia setelah mengambil kira bahawa perbincangan tersebut tidak mencapai kata putus, jadi kedua-dua kerajaan telah berpakat untuk menyerahkan isu ini kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa untuk meminta pihak mahkamah untuk memutuskan tahap kelayakan pulau tersebut kepada kedua-dua kerajaan ini. Jadi, untuk memenangi pemilikan ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, kedua-dua negara telah membawa hujah mereka yang tersendiri supaya mereka dapat hak pemilikan ke atas kedua-dua pulau tersebut. Jadi, bagi Indonesia telah menegaskan bahawa ia memperoleh hak milik ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan melalui perjanjian antarabangsa, iaitu melalui Konvensyen Inggeris-Belanda 1891 antara Great Britain dan Netherlands. Di dalam perjanjian itu, mereka telah mendakwa bahawa sekiranya garis sempadan di atas tanah boleh dipanjangkan ke arah laut, maka Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan akan terletak di dalam sempadan Indonesia dan bukan sempadan Malaysia. Namun, Malaysia mempertikaikan tafsiran Indonesia terhadap perjanjian tersebut dan menegaskan bahawa garisan sempadan hanya berakhir di pantai timur Pulau Sebatik dan tidak berterusan hingga ke lautan. Dan perjanjian itu sendiri tidak merujuk kepada sebarang peta dan tiada apa-apa peta yang dilampirkan pada perjanjian itu. Jadi, Malaysia berhujah
berasaskan makna sebenar perkataan-perkataan yang digunakan di dalam perjanjian itu dan bukannya sekadar hanya melihat kepada kenyataan perjanjian tersebut. Jadi, perkataan-perkataan dalam perjanjian itu membawa maksud bahawa garisan sepadan berkenaan tidak berterusan jauh ke timur hingga sampai ke laut. Oleh itu, Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan bukannya terletak di sebelah selatan daripada seberang garisan sepadan, kerana garisan sepadan yang dikatakan wujud hanyalah teori yang dikemukakan oleh Indonesia. Jadi berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia hanya membuat teori bahawa Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan terletak di sempadan Indonesia dan bukannya Malaysia. Jadi, untuk asas Malaysia pula, Malaysia telah berhujah bahawa ia dan kerajaan sebelumnya telah memperoleh hak milik ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan menerusi satu siri perjanjian dengan negara-negara lain yang berkepentingan di kawasan itu. Kemudian, Malaysia juga telah berhujah bahawa Sabah termasuklah Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan telah menjadi sebahagian daripada wilayah Malaysia di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Kemudian mengenai asas kedua pula, Malaysia menyatakan bahawa ia telah mengemukakan beberapa bukti di dalam memorandum bertulis dan juga semasa perbicaraan lisan bahawa Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan sebenarnya merupakan hak milik dan tertakluk kepada pentadbiran Malaysia dan juga kerajaan sebelumnya semenjak tahun 1878. Jadi, menerusi hujah tersebut adalah mustahil untuk Indonesia mengemukakan sebarang bukti yang serupa dengan itu kerana Malaysia telah mempunyai bukti dalam keadaan memorandum bertulis. Jadi, berdasarkan kedua-dua hujah dan asas daripada kedua-dua negara, pihak Mahkamah Keadilan Antarabangsa telah mengiktiraf bahawa memang benar Malaysia telah berkelakuan sebagai tuan umpunya Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan kerana pihak Malaysia telah melaksanakan pelbagai tugas-tugas mentadbir ke atas pulau-pulau tersebut. Jadi, Mahkamah juga menyatakan bahawa langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia termasuklah membuat peraturan dan kawalan terhadap pengutipan telur penyu di Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan dan juga penubuhan kawasan rizab burung di Sipadan perlulah dilihat sebagai tingkah laku seorang pegawai yang mempunyai kuasa membuat peraturan pentadbiran ke atas wilayah-wilayah yang disebut dan nama-namanya dengan jelas. Jadi, berdasarkan segala perubahan dan aktiviti yang Malaysia telah lakukan ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, pihak mahkamah telah membuat kesimpulan bahawa Malaysia menzahirkan niat hendak melaksanakan fungsi-fungsi sebagai kerajaan yang memerintah ke atas kedua-dua pulau tersebut. Jadi, pada 17 Disember 2002, pihak mahkamah telah membuat keputusan untuk menyerahkan kedua-dua pulau tersebut kepada Malaysia. Hak tersebut juga telah diberikan setelah keputusan 16.1 diperoleh oleh Badan Perundangan Tertinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi, undian-undian ini bermaksud bahawa Malaysia lebih layak untuk memiliki hak pemilikan terhadap kedua-dua pulau tersebut. Keputusan ini juga dibuat kerana kedua-dua pulau ini terletak di Laut Sulawesi dan juga kedudukannya yang berada di perairan Sabah menjadikannya milik Malaysia yang sah. Jadi, bagi isu yang kedua, isu tuntutan bertindih Pulau Batu Putih. Isu tuntutan pulau ini telah berlaku sejak tahun 1979 lagi apabila Malaysia membuat peta rasmi baru dan memasukkan pulau tersebut ke dalam wilayah kawasan perairan Malaysia. Singapura juga telah mendakwa bahawa Pulau Batu Putih merupakan sebahagian daripada wilayah Singapura. Pada permulaannya, Pulau Batu Putih merupakan hak milik Kesultanan Johor, namun telah diserahkan kepada British untuk mengendalikan rumah api Hotspur sejak pertengahan abad ke-19. Pada 6 November 2007, kedua-dua negara telah bersetuju untuk merujuk isu ini kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa dan menerima apa sahaja keputusan yang diputuskan oleh pihak mahkamah. Jadi, terdapat beberapa perkara yang telah dibincangkan sepanjang proses perbicaraan berlaku. Antaranya yang pertama, Singapura telah mendakwa bahawa pulau tersebut tidak mempunyai pemilik yang sah atau tidak bertuan pada tahun 1847. Namun, Malaysia pula berpendapat sebaliknya. Malaysia berpendapat bahawa Pulau Batu Putih ialah pulau yang mempunyai tuan dan pemiliknya ialah Kesultanan Johor. Jadi yang kedua,
Singapura juga mendakwa bahawa pada tahun 1847 hingga 1851, pulau tersebut merupakan milik Britain. Namun, Malaysia menyangkal kenyataan tersebut dengan mengatakan bahawa Sultan dan Temenggung Johor memberi kebenaran kepada British melalui surat bertarikh 1844 dengan menyatakan bahawa Kesultanan Johor telah memberi kebenaran kepada pihak Britain untuk membina dan mentadbir rumah api, iaitu rumah api Horsburgh di situ. Yang ketiga, Singapura mendakwa bahawa berjaya membuktikan dalam tempoh 1847 hingga 1851 British memperolehi hak kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih dan bukannya Malaysia dengan memenuhi dua kriteria, iaitu niat dan kegiatan yang menggambarkan British mempunyai hak kedaulatan. Jadi yang keempat, Singapura juga mendakwa bahawa pemangku setiausaha kerajaan Johor telah menulis surat rasmi kepada Singapura bahawa Johor tidak menuntut hak milik pulau tersebut. Pada 23 Mei 2008, pihak Mahkamah Keadilan Antarabangsa dalam penghakimannya telah memutuskan bahawa Singapura mempunyai hak milik yang penuh ke atas Pulau Batu Putih dan Malaysia mempunyai hak ke atas Pulau Batuan Tengah. Jadi, keputusan ini telah diperoleh apabila pihak mahkamah mendapati bahawa Singapura telah membuat lebih banyak tindakan ke atas pulau tersebut dan juga Malaysia juga pernah mendiamkan diri apabila pihak Singapura mengibarkan bendera negara mereka ke atas Pulau Batu Putih tersebut. Maka dengan segala tindakan yang telah dilakukan oleh Singapura ke atas pulau tersebut, Singapura telah mendapat hak milik yang penuh ke atas Pulau Batu Putih. Jadi sekarang kita akan membincangkan pula isu yang lain, iaitu isu-isu ekonomi semasa dan implikasinya terhadap negara. Jadi untuk tajuk ini saya telah memilih isu pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan ekonomi Malaysia. Tidak dapat dinafikan lagi, pandemik COVID-19 yang melanda dunia telah memberi kesan yang amat besar kepada seluruh dunia dan masyarakat. Keadaan persekitaran, sosial dan kesihatan masyarakat amat terjejas kesan daripada wabak ini. Keadaan ekonomi negara dan dunia juga tidak terkecuali daripada wabak ini. Keadaan ekonomi yang meleset telah memberi pelbagai cabaran dan kesusahan kepada rakyat di seluruh negara. Jadi, kita akan membincangkan tentang isu pertama, kesan COVID-19 kepada ekonomi global dan Malaysia. Untuk isu yang pertama, berlaku keadaan inflasi yang teruk. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, inflasi membawa maksud keadaan harga barang yang bertambah tinggi disebabkan bertambahnya kuasa membeli. Namun begitu, ketika wabak pandemik COVID-19, keadaan inflasi turun dengan mendadak. Ketika penularan awal wabak ini pada tahun 2020, banyak negara yang telah membuat keputusan untuk menyekat aktiviti ekonomi dan sosial untuk mengurangkan kadar jangkitan. Penutupan aktiviti ekonomi dan sosial secara besar-besaran ini telah mengakibatkan permintaan merudum dengan teruk sekali. Industri yang termasuk dalam sektor ekonomi terpaksa mengurangkan pengeluaran barangan dan makanan. Malah ada yang terpaksa menggulung tikar akibat inflasi yang menurun secara mendadak. Kadar inflasi di Malaysia turun sehingga negatif 0.2% bagi Januari 2021 bagi negara Malaysia, manakala negatif 0.28% bagi global pada tahun 2020. Kesan inflasi ini telah menjejaskan pembekal dan penjual barangan atau makanan kerana kekurangan permintaan menyebabkan pembekal dan penjual terpaksa menutup kejualan mereka sekaligus menjejaskan keadaan ekonomi mereka sendiri yang sudah sedia teruk pada ketika itu. Selain itu, kadar pengangguran juga meningkat dengan mendadak kerana banyak syarikat yang terpaksa menggulung tikar akibat dari kekurangan pembeli. Kesan daripada penutupan syarikat-syarikat tersebut, ramai pekerja kilang atau pekerja-pekerja termasuklah para siswazah yang baru sahaja menamatkan pengajian mereka yang terpaksa memberhentikan kerja mereka ataupun diberhentikan dan tidak mendapat kerja kerana keadaan ekonomi yang teruk. Ekonomi dunia juga merudum kerana pihak pengusaha tidak mempunyai peluang untuk membangunkan perniagaan mereka kerana kesan daripada keadaan inflasi yang teruk ini. Untuk isu kedua,
isu pelancongan. Akibat daripada pandemik COVID-19, pihak kerajaan dari serata negara telah mengeluarkan arahan sekatan sepadan untuk mengelakkan wabak ini dari tersebar dengan lebih meluas. Perkara ini telah menghadkan pergerakan seluruh masyarakat seantero dunia untuk masuk dan keluar merentasi sepadan negara atau negeri. Hal ini secara tidak langsung telah menjejaskan keuntungan sektor pelancongan di seluruh dunia serta mengakibatkan kerugian terhadap ekonomi negara dan ekonomi global. Apabila kekurangan pelancong, perniagaan-perniagaan yang menumpukan kepada pelancong asing tidak dapat meneruskan lagi perniagaan mereka. Seterusnya akan mengakibatkan kerugian kepada pelbagai pihak. Sebagai contoh, tempat-tempat pelancongan seperti Disneyland, Universal Studio dan Sunway Lagoon tidak dapat beroperasi sepanjang pandemik ini melanda kerana para pelancong telah disekat daripada keluar atau masuk daripada negara masing-masing. Jadi tempat-tempat ini tidak dapat lagi beroperasi dan perkara ini telah menjejaskan ekonomi negara kerana sektor pelancongan juga mempunyai kesan yang besar kepada pembangunan ekonomi negara. Jadi untuk penutup, kesimpulannya, kita perlulah sentiasa mengambil cakna tentang isu-isu semasa yang sedang berlaku di sekeliling kita supaya dapat dijadikan pengajaran untuk masa yang akan datang. Selain itu, kita juga perlulah rajin mengkaji isu-isu yang berlaku supaya dapat dijadikan rujukan untuk digunakan pada masa yang sesuai. Jadi itu sahaja untuk pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.